suli wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa masyayikhina fi dini ma'al lutfi wa afiyati wa anna Allah yunawwiru qulubana wa gawalibana ma tugaw wal huda wal afafi wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi walad adnan wa li kulli natin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man wala al-Fatihah. Tuhan doa hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, panjangkan umur kita, tetapkan iman kita dalam ketakwaan kepadanya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala perkara yang dimurkai olehnya. Semoga Allah Ta'ala pada kita daripada segala mara bahaya dunia, akhirat, zahir dan batin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tetapkan iman kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya pada sakit baki usia kita ini dapat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung daripada jadi hamba yang derhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apabila sampai ajal maut kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dapat masuk alam barzah, berpindah ke alam kubur dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keredaannya, dan dilepaskannya roh kita daripada jasad kita dengan mudahnya, dengan tenangnya, serta dengan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sambung baca kitab kita sampai muka surat Jadi kita baca sikit saja sampai pukul 6.50. Saya ada urusan nak pergi ke, ada urusan nak diuruskan. Pelajaran ke-17 ya. Macam manalah kalau kita tak datang belajar selalu tuan-tuan ya. Setiap kali kita belajar, hati kita insaf, takut timbul kesedaran. Begitu kita keluar daripada kelas saja balik semula lalai. Balik semula leka Allah. Jadi kalau kita tak datang kelas, sayang diselangi. Kalau tak datang kelas tu diselangi dengan pasal kita baca pergi kelas lain tak apa juga, ataupun kita isi dengan Al-Quran tak ada, dan zikir pun tak apa juga. Itu pun kalau hadir kelas lain juga ya. Ini kalau kita tak hadir kelas, kalau pasal cari nafkah, cari itu pun apa boleh buatlah, keperluan kita, tanggungjawab kita. Kalau kita tak hadir kelas hanya kerana bermalas-malas, hanya kerana nak rehat, kalau subuh masih ngantuk, kalau isyak dah letih, bila lagi kita nak isi? Umur kita dah tinggal ujung-ujung. Dah ujung-ujung. Aku pun dah apalah sangatlah ilmu, aku dah cukup lah sembahyang dan puasa. Belum. Ilmu tipu daya syaitan pada diri kita. Ilmu tentang macam mana kita urur, tertipu, kita sangka bahawa ni kita dah selamat tapi belum selamat. Itu semua tu perlu senantiasa diajarkan, dibacakan, diulang kajikan, taktik-taktik, langkah-langkah nak menuju Allah Ta'ala. Kita kena hadapi taktik-taktik dan langkah-langkah syaitan yang nak menghalang kita daripada tuju Allah Ta'ala. Pengajaran yang ke-17. Berkata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, perbuat olehmu akan barang yang aku suruhkan akan kamu, dan jauh olehmu daripada barang yang aku tegahkan akan kamu daripadanya. Nescaya aku jadikan akan kamu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya. Kalau kita buat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tinggal tegah, tak akan mati selama-lamanya. Ada orang tak mati. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Dalam hadis ini pula, tak akan mati selama-lamanya. Hidup dunia sambung hidup alam barzah. Itu maksud tak mati selama-lamanya ya. Kiranya orang dunia pandang dia mati, tapi kita dalam alam kubur kita tahu bahawasanya aku tidak mati, aku hanya berpindah alam, bahkan di sana terlebih hidup lagi. Khususnya kalau dapat makam syahid, maka di kubur tu lebih hidup daripada orang-orang hidup. Lebih hidup daripada orang-orang hidup. Dan aku itu hidup yang tiada merasai mati selama-lamanya.
Apabila aku kata bagi suatu kun, artinya jadilah engkau, maka jadilah ia, ya. Kenapa dia bilang sendiri macam apa, aku jadikan kau hidup yang tak mati selama-lamanya? Sebab orang ni yang ditakwa, yang diikut suruh, yang ditinggal tegah, siapa yang diperintah? Siapa yang dipatuh? Allah. Allah tu sifatnya apa? Sifatnya kekal abadi. Maka kerana dia mendamping pada Allah yang kekal abadi, Allah jadikan pendampingannya tu juga kekal abadi. Di dunia sembah Allah, ibadat kepada Allah, dah meninggal dunia, damping Allah, menghadap Allah senantiasa. Kerana Allah tu kekal abadi. Sebab tu kita bilang Allah tu sifatnya kekal abadi. Kau buat murka Allah Ta'ala, kau kena azab yang kekal abadi. Kau taat pada Allah Ta'ala, kau dapat nikmat kekal yang kekal abadi, ya. Baik. Jadi perhatian, kalau tengah hadir kuliah, hati bukan hanya badannya saja hadir, tapi beri perhatian. Akal jangan menerawang. Jadi apa yang kita belajar semuanya dapat. Sayang kita dah hadir, apa fikiran kita menerawang ke sana ke sini, nanti apa tak dapat peringatan ni semua tu tak dapat. Nak apa kita kalau nak belajar, salah satu adab belajar, apa yang dalam otak kita taruh tepi dahulu. Walau penting sekalipun, taruh tepi. Sekarang khususkan perhatian kita untuk pelajaran. Nanti sayang kita tak dapat, ya. Hai anak Adam, apabila adalah katamu itu baik dan ilmumu itu jahat, maka engkau penghulu munafik. Oh, na'udzubillah, ya. Katamu baik tapi ilmumu jahat. Cakap baik, tuan-tuan ibadat begini, tapi ilmunya jahat. Itu apa? Ilmu tak bawa kepada amal. Ilmuannya tak bawa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya jahat, ilmu jahat. Maka dialah penghulu orang munafik. Na'udzubillah, pemuka-pemuka munafik. Orang-orang utama di kalangan orang munafik. Dan apabila adalah zahirmu itu baik dan batinmu itu jahat, maka engkau daripada segala orang yang binasa, lagi menipu mereka itu akan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu menipu akan mereka itu. Maka tiada menipu mereka itu melainkan diri mereka itu jua. Padahal mereka itu tiada tahu. Subhanallah, ya Allah. Kalau zahir baik, batin buruk, kau tipukan orang dan kau cuba nak tipu Allah, walhal kau sedang ditipu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yukhadi'unallah wallahu khadi'uhum, ya. Mereka tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tipu mereka. Tipu apa? Mereka pura-pura baik, zahirnya macam baik. Tak ada orang yang bilang dia tak baik. Semua orang lah nak salam cium tangan dia. Tak ada orang nak panggil dia bang. Paling tidak tuan haji, ustaz, kiai, Allah. Zahirnya baik, macam baik. Tapi batin tak baik, itu dia menipu orang ramai dan dia cuba nak menipu Allah. Allah boleh ditipu, Allah tipu dia balik. Macam mana Allah tak ada tipu dia balik? Allah buat dia sangka. Tipu kan buat orang sangka. Allah buat dia sangka bahawasanya aku ni baik, aku ni bagus, aku ni dah dalam golongan Allah. Tapi sebetulnya betul tak? Tak betul. Na'udzubillah min zalik. Binasa, ya, binasa. Ingat, ya, kalau zahir kita baik, batin kita rosak, itu nanti timbangan kita kosong, ringan. Kalau kita nak timbangan kita berat, biarlah batin biar batin lebih baik daripada zahir. Paling tidak batin sama dengan zahir. Apa maksud batin dengan zahir? Dua makna. Maksud batin itu, batin dan zahir. Maksud zahir itulah depan orang semua ni, depan orang. Batin ialah ketika aku sendiri di rumah, tak ada orang, apatah lagi dalam bilik sendiri ataupun dalam rumah kita yang tak ada orang nampak kecuali kita saja. Yang kita saja. Allah, itu batin. Termasuk batin juga depan orang. Dalam hatiku, dalam jiwaku, dalam perasaanku, apa aku sedang merasa. Itu pun batin. Jadi batin itu dua. Pokoknya tak dinampak orang. Sama ada memang bendanya zahir tetapi tak depan mata orang, ataupun memang benda itu dalam kalbu walaupun jasadnya depan mata orang, ya. Yang dalam kalbu, batin, ya. Jadi batinnya baik sehingga dikatakan orang kalau yang nak katakan yang betul baik ialah dia kalau dia keluarkan segala apa yang dalam batinnya, dihidangkan dalam talam, dipamerkan depan orang. Ini dalam hati aku, dia dah tak ada malu lagi. Itu barulah nama orang yang batinnya baik. Agak kalau dibentangkan dalam hati kita, ditaruhkan dalam talam, disenaraikanlah, ditunjukkan orang ini dalam batinku, kita masih malu tak? Ya malu, dalamnya masih ada dengki, dalamnya masih ada puji diri, ya oh tak sedar diri, ya. Dalamnya masih ada kutuk orang, dalamnya masih ada gambar lucah, dalamnya masih ada temahak. Malunya. Kalau gitu timbangannya ringan nanti. Yang nak ditimbang hanya kulit sahaja, tak ada isinya, ya. Tak ada isinya. Yang timbang hanya kulit saja. Na'udzubillah min zalik, ya. Baik. Jadi, dan ini salah satu daripada
Ini salah satu daripada cabang benar. Benar. Termasuk orang yang benar ialah apa? Kalau zahir dan batinnya baik sama-sama. Kalau zahirnya baik, batin tak baik, terjumlah orang yang tidak benar, tidak siddiq ya. Kalau tidak benar, tak boleh namanya ikhlas. Syarat-syarat ikhlas, satu daripada komponen ikhlas ialah mesti kena benar. Dan benar ada 6 pecahannya pulanya. Salah satunya ialah zahir dan batinnya baik. Zahir dan batin itu baik. Zahir batin baik, barulah diikhlas pada Allah Ta'ala. Orang nampak, orang tak nampak, orang tahu tak tahu, depan orang, belakang orang, depan mata orang, dalam hati aku, semuanya baik. Asal Allah nilai baik, baiklah. Allah ya Allah. Susah ya, ini cakap kita senang ya. Zahir baik, batin baik. Kita dapat laksanakan ke tidak? Tidaklah kita baca ini semua kecuali dalam hati kita kena menjerit, ya Allah, aku belum sampai ini, ya Allah. Ya Allah, aku banyak lalai ini, ya Allah. Ya Allah, macam mana hari timbang nanti, ya Allah. Sedangkan zahir aku macam cantik dan batin aku jelek. Na'udzubillah ya. Ini semua dia ditipu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amir Ahmad bin Hasan ada menyebutkan tanda orang yang ditipu oleh Allah 3 perkara. Allah berikan dia 3, Allah cabut yang 3. Yang pertama, Allah berikan dia dapat bercampur gaul dengan orang-orang alim, dengan ulama. Tidak barisan ulama kecuali dia ada terselit kat tengah-tengah, ke majlis hall, majlis apa. Tidak dalam nama-nama usaha ulama, dia ada sama. Oh, kadang jadi pengerusinya lagi. Wah, tidaklah. Kalau disebut tuan guru, dia pun disebut sekali. Tapi Allah Ta'ala cabut keahliannya. Dia sangka dia ulama tau. Tapi Allah Ta'ala cabut keahliannya. Kenapa? Akhlak dia tak sama. Niatnya tidak sama. Batinnya tidak sama. Dan dia sangka dia sebahagian daripada mereka. Allah beri. Dapat campur gaul dengan orang-orang baik. Tapi Allah Ta'ala tarik keahliannya. Yang kedua, Allah tipu dia. Allah berikan dia mampu buat amal banyak-banyak. Kita nak buat 2 rakaat pun kadang-kadang berat ya. Dia boleh macam-macam, dia buat itu, dia buat ni sampai macam-macam. Allah Ta'ala cabutkan satu aja, ikhlas. Tak jadilah. Na'udzubillah, buat segala apa-apa pun dengan riak, dengan ujub, semua tu Allah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala berikan dia hikmah. Cakap bijak. Orang dengar cakap dia boleh tobat. Orang dengar cakap dia boleh nangis. Orang dengar cakap dia boleh berubah. Tapi dia tak dapat manfaat daripada hikmah yang ada pada diri dia. Itu orang ditipu oleh Allah. Allah beri 3. Tapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala halang 3. Dia sangka dia dapat itu 3. Dia sangka dia dapat itu 3. Dan dia tak sedar yang bahawasanya dalam waktu yang sama dia ditarik daripada 3 yang penting itu. Itu dia menipu Allah dan Allah Ta'ala tipu dia. Hai anak Adam, tiada kamu masuk syurga melainkan orang yang merendahkan diri kerana membesarkan akan daku. Rendah diri, besarkan Allah Ta'ala, masuk syurga. Besarkan diri, tak ada masuk syurga. Itu sifat iblis ya. Na'udzubillah. Dan serta siang dan malam itu ingat dia akan daku dan menegah ia akan nafsunya daripada segala keinginan-keinginannya kerana membesar akan daku. Orang yang masuk syurga, orang yang membesarkan Allah Ta'ala, merendahkan diri, malam dan siang ingat Allah Ta'ala, tahan kekang hawa nafsunya. Allah suka aku buat, Allah tak suka aku tak buat, Allah macam mana aku suka sekalipun. Ya. Maka aku pulangkan akan orang yang dagang, dan aku sentosakan akan orang yang fakir, dan aku muliakan akan anak yatim, dan adalah aku bagi anak yatim itu seperti bapa yang penyayang, dan adalah aku bagi perempuan yang bujang itu seperti suaminya yang penyayang. Allah, ini sifat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ya. Maka aku pulangkan orang yang dagang. Kalau sampai begitu sifatmu, kau orang merantau, orang dagang, Allah Ta'ala akan pulangkan kau. Tak sesat. Pasti akan balik juga. Dan aku sentosakan akan orang yang fakir. Orang fakir pun boleh dapat sentosa kalau dengan pemeliharaan Allah Ta'ala. Yang banyak duit pun tak sentosa kalau tak ada dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Tak ada anugerah Allah Ta'ala. Dan aku muliakan anak yatim. Subhanallah. Walaupun anak yatim, bapa tak ada tau. Yang nama anak yatim tu kanak-kanak yang tak ada bapa. Masih ada mak, tak sebut masih ada bapa. Walau tak ada mak, tak disebut sebagai anak yatim. Sebab bapa ni pelindung. Bapa pelindung ya. Jadi anak yatim tidak ada bapa yang cari nafkah, tak ada pelindung. Allah. Tapi mulia tak? Hidup tak? Hidup. Kita tengok berapa banyak anak yatim. Berapa ramai orang sini yang bapaknya mati kecil. Siapa yang sini-sini bapaknya mati kecil? Kita mati kecil, bapaknya meninggal. Lepas tu terus mati ke kitanya? Hidup pula. Macam mana Allah muliakan?
Sedih orang tengok macam manalah kak ni nak besarkan anaknya sampai 8 umpamanya ya. Suaminya meninggal, apalah daya dia? Hidup jadi orang dan besar mewah-mewah pulaknya. Subhanallah, Allah kerana Allah muliakan anak yatim hidup dan ada pula bekalan hidupnya, ada pula sara hidupnya. Semua rahmat daripada Allah Taala. Baru-baru memang sempitlah, baru-baru memang bingung, baru-baru memang tu. Tapi nanti boleh pula pasal Allah muliakan anak yatim tu, Allah Taala tak biarkan anak yatim kebuluran. Dia masih ada bapa, sebetulnya yang kasih makan anak kita tu siapa? Kita ke? Allah, bukan kita. Yang beri pelindungan anak kita Allah, yang beri rumah bagi anak kita Allah, bukan kita. Kita hanya buat kerja kita saja. Semua Allah. Dia masih ada bapa, Allah berikan dia pelindungan. Dia masih ada bapa, Allah berikan dia makan. Takkan dia dah tak ada bapa, Allah Taala nak biarkan dia. Sedangkan Allah Taala perintah supaya kita jaga anak yatim, muliakan anak yatim. Takkan Allah Taala tak muliakan anak yatim, ya. Jadi kalau orang patuh kepada Allah Taala, anak yatim pun Allah Taala muliakan, ya. Dan adalah aku bagi anak yatim itu seperti bapa yang penyayang. Allah, lepas tu bapaknya tak ada, Allah yang jaga budak itu. Allah Taala jaga hatinya, subhanallah ya. Kadang kita tengok anak kita ni manja sekali dengan kita. Kita pergi kerja aja balik dah rindu, balik malam aja dia dah tanya-tanya, kalau aku ni mati macam mana pulaknya ya. Boleh obat tau hatinya. Boleh obat ya. Kita saja dah merasakan macam mana kematian bapa, kematian mak ya. Rasa kalau mak mati macam manalah aku nak survive. Bapa mati macam manalah dunia gelap rasanya ya. Tapi boleh pula lama-lama kalis juga hatinya. Lama-lama terhakis juga rindunya. Lama-lama boleh juga teruskan kehidupan. Kalau ingat sedih, duka cita, bapa kita tak ada, mak kita tak ada, macam tak boleh bergerak rasanya tau. Tapi Allah Ta'ala tu maha rahmat ya. Budak sekalipun yang memerlukan maknya, lama-lama nanti sakit, saking kangennya, saking rindunya. Tapi nanti lama-lama boleh overcome. Boleh atasi kerinduannya. Boleh atasi deritanya. Nanti Allah Ta'ala letakkan redha dalam hatinya. Nanti Allah Ta'ala letakkan pemikiran dalam hatinya. Allah ya, maha bijak, Allah Ta'ala takbirkan ya. Jadi seperti bapa yang penyayang, Allah Ta'ala yang pujuk hatinya. Allah Ta'ala yang pujuk hatinya ya. Baik, dan aku bagi perempuan yang bujang seperti suami yang penyayang. Sebab itu orang perempuan yang belum ada suami ya. Orang perempuan yang tak ada suami, sama ada anak dara dah umur ataupun janda tak berlaki. Ada janda berlaki. Janda tak berlaki tu maknanya cerai hidup. Kalau mati cerai mati masih ada suami. Suaminya di alam barzah. Akhirat jumpa lagi. Kalau cerai hidup tu dah tak ada suami. Jaga diri baik-baik. Takkan nak iklan depan rumah. Saya ada orang perempuan available. Janda 2, perawan 1. Siapa nak? Takkan nak iklan. Takkan nak iklan macam goreng pisang. Tak ada. Jaga baik-baik. Ada jodoh yang pinang, kahwinkan. Tak ada jodoh, tawakal Allah, ibadat pada Allah Ta'ala. Dia bujang tak lama. Dia bujang tak lama. Paling tidak pun sampailah umur dia meninggal 60-70 tahun. Lepas tu masuk jannah Allah Ta'ala. Dia boleh pilih pasangan mana yang dia nak. Boleh jadi isteri daripada Nabi-Nabi pun. Kan satu orang isterinya sampai ratusan di sana kan. Cecah ribu pun. Dan Nabi dan Rasul lebih lagi tinggi. Boleh jadi isteri mana-mana Nabi dan Rasul pun kalau Allah Ta'ala izin. Paling tidak wali lah. Kalau dia dah ada suami dia tu jugalah. Suami dia Jawa. Sana pun dapat Jawa juga, tapi Jawa jannah lah. Tapi kalau dia tak ada kahwin sampai sana, boleh pilih Nabi siapa. Allah Ta'ala boleh izin kau jadi isteri kepada Nabi Fulan. Allah, untungnya. Jaga baik-baik anak-anak perempuan kita yang tak ada bersuami. Jangan duka cita sangat. Jodohnya datang, kahwinkan. Jodoh tak datang, redha dengan ketentuan Allah. Jaga dia baik-baik. Jannah tunggu dia. Allah yang pelihara dia. Maka barang siapa adalah segala perkara itu sifatnya, nescaya aku itu yang mengasih baginya. Apabila meminta ia daripadaku sesuatu, nescaya aku beri akan dia. Dan akulah yang memberi lagi yang amat murah. Subhanallah. Kalau dah begitu sifat hamba, apa pun dia perlu, Allah akan tampung keperluannya. Wallahu alam bisawab. Mari kita baca ringkas saja. Saya ada urusan. Mudah-mudahan menjadi suluh bagi hati kita. Teruskan ibadat tuan-tuan yang dah puasa ni hari, puasa sampai 6 hari ya. Tinggal lagi 3 hari. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu.
Hari Ahad sudah hari raya. Yang penting tu hari Sabtu. Sebenarnya puasa sunat Arafah ni 9 hari. 1 sampai 9. 1 sampai 7 sama pahalanya. 8 besar lagi hari Tarwiyah namanya. Hari 9 paling besar hari Arafah. Hari Arafah. Dan ibadat pada Allah. 9 hari ni muakkad. Hidupkan 10 malam 9 harinya. Wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar, hari raya dan malam yang 10. Jadi kalau nak bikin qiyamul lailnya 10 malam. 10 malam sampai malam hari raya tu. Pagi sebelum sembahyang subuh hari raya tu ada qiyamul lailnya lagi. Jadi kita hidupkan 10 malam dan cuma setiap hari kita qiyamul lail, besoknya puasa. Qiyamul lail besoknya puasa. Masa hari raya tak puasa. Qiyamul lail besoknya sembahyang hari raya dan sembelih. Kita dahulukan dengan 9 puasa. Kita dahulukan dengan 10 malam qiyam. Kemudian kita munajat pada Allah. Persembahkanlah niat kita yang ikhlas dalam melaksanakan ibadat korban itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.